إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan kekuatan kesihatan untuk kita hadir dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang masa untuk kita datang ke majlis ini. Dan mudah-mudahan kita mengharap dengan adanya majlis ini mempermudahkan kita, bagi kita jalan ke syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apatah lagi Rasulullah mengingatkan kita bahawa talibul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap orang Islam, maka kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan apatah lagi Allah mengingatkan kita supaya kita matikan diri kita ataupun kita mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ianya merupakan satu kewajipan yang tidak boleh lari atau tidak syak lagi, dan adalah wajib kita memastikan bahawa kita berada di atas akidah yang betul, jalan yang betul, ya. Kerana Rasulullah telah mengingatkan kita, umat ini akan berpecah kepada 73 golongan, maka semuanya akan masuk neraka melainkan satu, ala wahya jamaah, yakni ahli sunnah wal jamaah. Jadi ibu-ibu, kita berada di akhir zaman, perpecahan telah berlaku. 73 yang disebutkan oleh Rasulullah sudah berada, terpulang kepada kita yang akan memilihnya. Saya mengatakan bukan terpulang bagaimana, kita yang akan menentukan perjalanan kita dengan petunjuk Allah. Kalau kita mengambil jalan Al-Quran dan Sunnah, yakni mengikut Al-Quran dan Sunnah seperti fahaman 3 kurun yang terbaik, maka kita akan berjalan di atas manhaj ulama salaf ataupun generasi yang terbaik, yakni ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau kita mengambil jalan yang lain, ya, Rasulullah telah mengingatkan kita, kulluha finnar illa wahidah, semuanya akan menuju ke neraka. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya, dengan adanya Yayasan Ta'lim ini memberikan ruang untuk kita belajar, maka mudah-mudahan Allah bagikan kita jalan yang terbaik ini, yakni jalan ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita melihat keadaan Malaysia, ya, begitu dahsyat, dah mula perkembangan ajaran-ajaran sesat seperti Syiah, ya, ataupun Ahbash, ataupun Mu'tazilah moden, Murji'ah moden yang telah berkembang dengan pesatnya. Masyarakat kita main ambil aja, ya, tanpa memilih, maka ianya akan merosakkan perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah. Berhati-hatilah. Mungkin kita dapat, tapi anak cucu kita yang kita fikirkan, ya, kita kena renung jauh untuk keselamatan generasi kita. Baik, kita masuk balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar berkaitan dengan taubat. Hadis yang panjang yang mengisahkan Ka'ab Ibn Malik, seorang sahabat Nabi, ya, kita baca terjemahan dia. Baca matan ni panjang sangat, saya rasa habis saya baca matan semua dah berengkor, ya. Kita baca aja terjemahan dia. Muka surat 27, hadis yang ke 9, 21. Dari Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, iaitu sering menuntunnya ayah Ka'ab ketika telah buta. Abdullah berkata, aku mendengar Ka'ab ibn Malik menceritakan tertinggalnya tidak bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Ka'ab ibn Malik berkata, okey, Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik adalah anak kepada Ka'ab ibn Malik yang mempunyai cerita yang menarik dalam siri perang Tabuk. Cerita yang diukirkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, yang membersihkan dirinya. Ini dia Ka'ab ibn Malik, seorang pemuda yang berada pada zaman itu, yang mana ianya bersama Rasulullah dan setia dengan Rasulullah, tetapi ada tersilap sedikit. Okey, kita tengok apa dia. Saya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan, kecuali dalam perang Tabuk, ya. Memang saya juga tidak bersama beliau dalam perang Badar, tapi tak seorang pun dicela kerana tidak ikut dalam perang tersebut. Okey, di mana perang Tabuk dia tak bersama dan perang Badar tak bersama. Tetapi dalam perang Badar tidak ada celaan orang yang tak ikut, kerana asalnya perang Badar itu bukan peperangan,
asalnya ianya untuk menahan kafilah yang dibawa, kafilah perniagaan yang dibawa oleh Abu Bakar, Abu Sufyan, yang membawa barangan dari Syam menuju ke Mekah. Cuma saya nak betulkan fakta di situ, kerana mustasyrikin ataupun orientalis telah mengambil kesempatan untuk mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang penyamun, perompak di tengah jalan. Disebabkan apa? Dia cuba menahan dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ya juga kan. Yang mana Abu Sufyan membawa nilaian wang waktu itu sebanyak 50,000 dinar. Bukan sedikit, 50,000 dinar. Satu dinar sekarang berapa? Emas dah turun. Berapa? 600 lebih. 600 lebih, okey. Okey, 600 lebih ke 700. Masih lagi dia turun. Last saya beli setahun lepas 800 lebih. Sekarang dia turun 600 lebih. Jadi boleh beli emas. Okey. Jadi bayangkan 50,000 dinar. Berapa banyak tu ya? Okey. Rasulullah untuk pergi ke arah Badar untuk menahan Abu Sufyan. Jadi orientalis mengatakan, lihat Muhammad adalah penyamun yang cuba merompak Abu Sufyan. Kita nak jawab apa? Cuba jawab. Oleh kerana itu fakta maklumat amat penting dalam minda kita, ya, supaya membersihkan setiap maklumat yang didatangi oleh suara-suara asing ataupun orang-orang yang jahat untuk menghancurkan Islam, menghina Rasulullah. Asalnya, kenapa Rasulullah nak tahan dagangan tersebut? Kerana sebelum permulaan Islam, yakni permulaan Rasulullah diutuskan, perniagaan penduduk Mekah dan penduduk Mekah ini, mereka adalah orang yang bekerjasama. Okey, misalnya dia ni pandai berniaga. Okey, siapa yang nak share dalam perniagaan ini, maka bagilah. Macam kita main kutu lah, senang cerita. Nak sebut tu susah sangat, main kutu tu teringat. Ya, bukan main kutu kepala. Orang tahu ke kutu ni? Orang lama ingatlah kutu, ya. Jadi bagi, share sikit seorang. Dan setiap share yang didapati yang saham yang dibagi itu, berniaga untung akan diberi sahamnya, ya, sebanyak mana yang dia bagikan. Okey. Kemudian ianya berterusan sehinggakan dalam sejarah menceritakan orang kaya dan orang miskin mendapat hasil yang alhamdulillah ikut saham yang diberikan. Maksudnya mereka dapat kebaikan daripada perniagaan itu. Kerana ahli Mekah pandai berniaga, terutamanya keluarga Rasulullah pandai berniaga. Okey. Kemudian bila Rasulullah mengisytiharkan menjadi rasul, okey, bila dia mengisytiharkan menjadi rasul, maka disitulah bermulanya kafir-kafir musyrikin ini tak bagi balik. Mereka bagi modal, kan, saham mereka, tiba-tiba bila hari dipulangkan tak bagi. Kenapa? Kerana kamu Islam. Tu je. Jadi ditahan harta itu. Kalau ditahan tak apa, ni digunakan juga. Okay, bayangkan selama 13 tahun bagaimana perniagaan mereka untung, tapi tak diberikan hak kepada orang Islam. Boleh ke? Itu yang Ahlong pergi jirus cat merah kat kereta orang, pergi gertak kes tu lah. Tapi dia kes bunganya berlebih. Tapi kes mereka pegang ataupun mereka ambil modal tu dan keuntungan tak bagi langsung kepada orang Islam. Dan itu adalah hak orang Islam sebanyak 13 tahun. Okey, itulah berpuncanya Rasulullah nak tahan balik, nak ambil hak-hak itu. Ya, termasuk hak Rasulullah ada. Okey. Maka dalam peristiwa perang Badar asalnya untuk menahan kafilah Abu Sufyan dan nak ambil hak itu balik, tetapi akhirnya berlaku peperangan. Itu pasal orang yang tak ikut dalam perang Badar, maka tidak ada kesalahan. Okey, di sinilah Ka'ab menceritakan, memang aku juga tidak bersama baginda pada perang Badar, tapi tidak seorang pun dicela kerana tidak ikut dalam peperangan tersebut. Sebab waktu itu beliau bersama kaum muslim keluar bertujuan untuk menghadang rombongan Quraisy, lalu tanpa terduga Allah mempertemukan mereka dengan musuh. Sesungguhnya aku mengikuti pertemuan bersama Rasulullah dalam malam Aqabah ketika kami berjanji setia terhadap Islam. Saya tidak merasa lebih senang seandainya saya bisa mengikut perang Badar, tetapi tidak mengikut malam Aqabah. Meskipun perang Badar lebih banyak, lebih masyhur, disebut-sebut di kalangan manusia dari malam Aqabah. Okey, Aqabah adalah satu perjanjian taat setia
sahabat-sahabat dari golongan Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang syaitan menjerit, dia mengganggu dalam perjanjian Aqabah ini. Yang mana Rasulullah berbaiat dengan para sahabat setia. Okey. Adapun ceritaku tentang ketika tidak ikut perang Tabuk, waktu itu aku sama sekali tidak merasa lebih kuat atau lebih mudah mencari perlengkapan perang ketika aku tertinggal dari Rasulullah dalam perang Tabuk. Demi Allah, aku belum pernah mengumpul 2 buah kenderaan sebelum adanya peperangan Tabuk itu. Sedangkan untuk persiapan peperangan ini sebenarnya aku mendapat mengumpul keduanya. Belum pernah Rasulullah mengharap suatu peperangan, melainkan beliau berniat pula dengan peperangan yang berikutnya hingga sampai terjadinya perang Tabuk. Maksudnya di sini Ka'ab menceritakan bahawa dia adalah orang yang di antara orang yang Allah pemudahkan untuk menyiapkan persediaan untuk pergi perang Tabuk. Kalau dulu dia boleh siapkan seekor unta misalan, yang ni boleh siap 2 ekor dengan mudah. Tetapi apa masalahnya yang menyebabkan ianya menjadi cerita dalam kisah perang Tabuk? Okey. Rasulullah berangkat dalam perang Tabuk itu dalam cuaca yang sangat panas dan menghadapi suatu perjalanan jauh dan sulit. Selain itu juga menghadapi musuh yang berjumlah besar. Maka beliau merasa perlu memberitahu kaum muslimin akan kesulitan yang mungkin dihadapi mereka. Waktu itu kaum muslimin yang ikut perang Tabuk bersama beliau cukup banyak, tetapi nama-nama mereka tidak tercatat dalam buku-buku yang dimaksud Ka'ab adanya buku catatan daftar mereka. Okey. Rasulullah SAW bila di dalam waktu nak berperang, dia akan mengisytiharkan kepada para sahabat, semua lelaki-lelaki kena keluar. Pertama kita kena tahu Madinah adalah dahulu bukan macam sekarang. Madinah ini dikelilingi oleh kota. Maksudnya kota, tahu kan kota? Maksudnya pertahanan, pagar daripada luar yang bertahan daripada musuh. Okey, benteng. Jadi Rasulullah membahagikan orang yang boleh keluar, orang yang tak boleh keluar. Yang menjaga Madinah, yang mana walaupun dia sihat, dia jaga Madinah adalah beberapa perkara yang mana dia telah berikan kepada Ka'ab maklumat-maklumat orang yang boleh keluar. Kerana ramai yang nak keluar tak dapat disebabkan tak cukup alat-alat. Ini disebutkan di dalam surah Taubah. Cuba buka surah Taubah. Surah Taubah, surah yang ke-9. Jumpa? Ayat yang apa ya? Sekejap. Kena pakai Quran ni. Mana Quran? Ayat 38. Ayat yang mengatakan bahawa depa nak pergi tapi tak mampu, lalu dia menangis. Ayat 38. Ya, okey. Buka. Tak, satu lagi. 40 yang sedih 40. Ayat 40.
Saya okey, ayat yang ke-92. Ayat 91 92. Kita ambil ayat 92 sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minal dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberikan mereka kenderaan lalu kamu berkata, aku tidak memperolehi kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan lantaran mereka tidak memperolehi apa yang mereka nafkahkan. Okey. Ini golongan-golongan yang ikhlas, yang ingin berjuang kerana Allah, ya. Bukan apa yang kita hairan itu, peperangan itu membawa kepada kematian. Mereka nak pergi, tak dapat pergi, mati, lalu menangis. Subhanallah, menangis nak mati. Kita menangis tak nak mati, ya, kalau boleh nak hidup selalu. Tetapi para sahabat bukan begitu, menangis nakkan mati. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa perang kali ini adalah perang yang teruk kerana pada hari itu adalah musim panas. Dan kita tahu Mekah Madinah kalau panas macam mana? Ya, kita yang Malaysia ni manja pergi sekali-sekala Mekah musim panas, Allah panasnya. Ya. Panas sangat-sangat. Terutamanya kalau kita pergi kat Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, mungkin tak ada kat Masjid Nabawi, ada satu marmar yang warna hitam tu di luar tu. Kalau ibu-ibu kuat, cuba tanggal kaki waktu musim panas tu, tanggal kaki pula, tanggal stoking, tanggal kasut, kijak kat situ. Saya sekali tu tersolat kat situ, subhanallah, Allah saja yang tahu. Ya, ambil kain lapikkan. Dah lambat datang hari Jumaat kan? Lambat datang, sujud-sujud, tu dia, ambil kopiah letak. Tak boleh, ya, rasa hangus kepala. Panas, memang panas sangat-sangat. Boleh bayangkan macam mana Bilal diletakkan batu di musim panas, ya, sambil mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Okey. Sudahlah di waktu itu, ya, dalam keadaan panas, dan di waktu itu Madinah sedang mengeluarkan hasil-hasil di antara pohon kurmanya, berbuah dengan layak untuk diambil buah-buahnya. Yang ni dah ranum dah buahnya, boleh dipetik. Maksudnya ujiannya terlalu berat. Panas, kita nak keluar musim panas susah, tapi waktu ini adalah waktu peperangan, kena keluar, dan waktu itu buah-buahannya tengah layak untuk dipetik. Okey, merupakan ujian yang besar. Ka'ab berkata, sedikit sekali di antara mereka yang tidak hadir, tidak ikut perang. Orang-orang yang tidak hadir itu mengira bahawa Rasulullah tidak mengetahuinya selama wahyu Allah tidak turun mengkhabarkannya. Rasulullah berangkat ke Tabuk ketika buah-buahan sedang dalam masa yang sesuai untuk dipetik dan kenyamanan berada di bawah naungannya. Kerana itu hatiku lebih condong kepadanya. Tak kala Rasulullah dan kaum muslimin hendak berangkat mempersiapkan segala sesuatu, aku pun bergegas-gegas keluar guna persiapan diri bersama mereka. Namun aku kembali tanpa menghasil apa-apa, dan di dalam hatiku berkata, aku mampu mempersiapkannya jika aku menginginkannya. Okey. Ka'ab ni orang muda sebenarnya. Ya, dia kalau nak siap, dia akan bersungguh-sungguh, siaplah persiapan untuk pergi ke Tabuk. Jadi di waktu persiapan itu, ya, kita dah ceritakan bahawa cuaca panas, buah-buahan layak untuk dipetik, dan siapa yang duduk waktu musim panas di bawah pokok-pokok kurma rasa aman kan, rasa sejuk. Okey, itu yang menyebabkan dia pun rasa malas. Lalu dia menceritakan, aku saja melambatkan. Dia kata, aku boleh siap, bila siap aku boleh pergi dengan cepat, kerana dia orang muda. Okey. Hal yang demikian itu berlangsung terus.
dan aku selalu menundakannya untuk mempersiapkan perlengkapan perang. Ya. Berterusan Rasulullah dan sahabat-sahabat dah bersiap. Dia kata, okey, tangguh kejap. Ini yang jenis suka-suka tangguh ni kan. Okey, kejaplah. Jomlah, datanglah kejap je. Kejap sudahnya habis, tak datang. Okey. Sampai kesibukan kaum muslim memuncak, pada akhirnya di pagi hari Rasulullah beserta kaum muslimin berangkat. Sementara itu aku belum mengadakan persiapan. Okey. Dah nak berangkat, tak siap lagi. Kalau orang pergi haji, kalau macam ni agaknya, kena tinggal di kapal terbangnya. Okey, pergilah selai sepinggang. Lalu aku keluar untuk mencari perlengkapan, tapi aku kembali dengan tangan kosong. Cari lagi, tapi tak ada dah. Yalah, dah semua sahabat-sahabat dah siap dah. Hingga kaum muslimin bertambah jauh dan pertempuran semakin dekat. Maksudnya para sahabat dah terus berjalan, meninggalkan. Dia mula baru nak cari. Sahabat dah mula jauh. Okey, perjalanan dah jauh. Kemudian aku putus untuk berangkat dan menyusul mereka. Malangnya yang telah aku lakukan ternyata itu belum ditakdirkan untukku. Akhirnya apabila aku keluar dan bergaul dengan masyarakat sesudah berangkatnya Rasulullah, aku dihadapkan dengan keadaan bahawa aku dianggap sebagai orang munafik atau termasuk di antara orang yang lemah yang mendapat uzur dari Allah. Bila para sahabat dah mula jauh, dia pun mula nak menyiapkan, dah memang terlewat. Kemudian dia mula pusing-pusing kawasan Madinah apa yang dicari, tapi orang dah anggap dia di antara beberapa kategori. Orang yang tak pergi berperang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama dikategorikan. Okey, dalam ayat tadi, mana buka balik ayat tadi, surah Taubah tadi kan. Ayat 91. Surah Taubah tadi ayat 91. Okey, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperolehi apa yang akan mereka nafkahkan. Apa mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Sama ada Ka'ab ini dikatakan bahawa dia pertama munafik. Kalau munafik berat. Kedua, dia orang yang sakit. Tak kira lah sakit apa, dan cacat. Yang ketiga, orang yang cuba nak mengeluarkan hasil untuk ni, tak ada. Maka itu dia dikategorikan. Ataupun orang tua, kanak-kanak atau perempuan. Jadi Ka'ab ni dikategorikan semua itu. Jadi ianya berbahaya bagi Ka'ab, terutamanya kalau dicop munafik. Okey, maka dia pun lagi cuba berusaha untuk menyiapkan dirinya. Okey, kita tengok ya. Rasulullah tidak pernah mencari aku hingga sampai di Tabuk. Sesampai di Tabuk barulah beliau bertanya, apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Ka'ab ibn Malik. Okey ya, kita tengok ya, poin-poin di sini amat penting ya. Ibu-ibu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amat sayang pada sahabat-sahabatnya. Kita tengok ya. Rasulullah tak pernah mencari Ka'ab ni, ya, tak pernah bertanya, kerana Ka'ab ni selalu attend ataupun datang dia punya program. Tetapi kali ini dia tertanya-tanya. Sampai di Tabuk beliau bertanya apa sebenar dikerjakan oleh Ka'ab ibn Malik. Kerana Rasulullah memang tidak mengharapkan Ka'ab ini munafik. Ya. Lalu salah seorang dari Bani Salamah menjawab, wahai Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian dan selendangnya. Maksudnya dia ni bersama-sama dengan orang munafik. Subhanallah. Maka Muaz ibn Jabal berkata, alangkah jelek apa yang engkau katakan itu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang dirinya kecuali kebaikan. Boleh faham ibu-ibu apa maksudnya? Betapa orang Islam ini bersangka baik dengan sahabat-sahabatnya. Datang orang yang bercakap tak baik, dia masih lagi mengatakan sahabat-sahabat dia baik.
Ini kaedah ni telah hilang kepada masyarakat kita. Ya. Telah hilang kenapa? Kita sesama Islam menyangka prasangka yang buruk pada sahabat-sahabat kita. Dan mudah mendengar khabar-khabar angin, oh dia tu dah kata kat kamu, kita terus terima bulat-bulat. Na'udzubillah min zalik. Jangan ibu-ibu. Kalau kita nak jadikan diri kita sebagai ahli syurga yang Rasulullah katakan kepada seorang lelaki ni, ya, akan masuk seorang dari kalangan ahli syurga. Masuk lelaki itu, kita tahu kisahnya. Sebanyak 3 hari Rasulullah katakan lelaki itulah yang bakal menjadi ahli syurga. Sehingga seorang sahabat lagi dikatakan Ibnu Umar menyamak nak tahu apa amalan-amalan yang dilakukan lelaki tersebut. Didapati lelaki itu melakukan amalan apa dia? Kak Zara? Ya, tidur malam. Tidur malam semua orang laku kak. Ya, sebelum tidur tu hatinya telah memaaf orang-orang Islam. Ya, maksudnya dia ni memang dah tak buat jahat pada orang mukmin, orang Islam, tetapi pada malam hari hatinya berlapang dada untuk memaafkan semua orang Islam. Maksudnya bersangka baik semua orang Islam. Lihat betapa ahli syurganya dia. Itu yang kita nak tanam. Kenapa ada perasaan benci kita, perasaan marah kita, menyakiti hati sesama Islam. Subhanallah, Muaz ibn Jabal telah menunjukkan pribadi Muslim. Kalau nak tengok para sahabat, inilah dia para sahabat. Itu pasal berlaku peperangan Siffin, berlakunya peperangan Jamal. Tetapi peperangan itu bukan peperangan yang memburukkan antara satu sama lain. Tak. Tapi peperangan yang masih lagi berkaitan dengan ijtihad, masalah ijtihad. Ya, lalu menghormati antara satu sama lain. Okey. Maka Muaz bin Jabal berkata, alangkah jeleknya apa yang engkau katakan. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang dirinya kecuali kebaikan. Subhanallah. Rasulullah pun diam. Pada saat itu, okey, penting ya ibu-ibu. Pertama, Rasulullah bukan Nabi. Bukan Nabi. Rasulullah bukan orang yang mengetahui perkara yang ghaib. Rasulullah itu Nabi yang mana dia diwahyukan. Dia tak tahu hal Ka'ab ni apa dia, munafik ke tak munafik, dia tak tahu. Ya, oleh kerana itu dia diam. Kemudian pada saat itu beliau melihat seorang lelaki berpakaian putih sedang berjalan di kejauhan. Rasulullah bersabda, mudah-mudahan itu adalah Abu Khaythamah. Ternyata benar, orang itu adalah Abu Khaythamah Al-Ansari. Dia adalah orang yang bersedekah segantang kurma ketika diolok-olokkan oleh orang munafik. Subhanallah, dalam sejarah hadis ni ya, benda banyak poin yang kita dapat. Pertama, Abu Khaythamah ni seorang lelaki yang mana ikhlas nak berjuang bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Rasulullah kata, apa yang boleh kamu infakkan. Lalu dia bawa segantang kurma. Orang munafik mengejek dia. Ya. Orang munafik boleh mengejek dia. Secupak kurma tu boleh menang ke Islam. Ya. Boleh menang ke Islam dengan secupak kurma agak-agak. Tak ada kan? Tetapi kemenangan Islam bukan pada secupak kurma, kepada keikhlasan hati untuk berjuang. Itu satu. Ya. Dan dilarang bagi kita untuk menghina orang nak bersedekah walaupun kecil-kecil, sikit-sikit. Ya, saya melihat dalam saya mendengar seorang penceramah ni mengatakan, popular penceramah satu ketika dahulu, lama dah saya dengar. Ya. Apabila orang bersedekah pisang pada hari Jumaat, ya, apa dia kata? Apa sedekah pisang hari Jumaat? Ingat mereka ni beruk ke? Subhanallah. Orang nak bersedekah, apa salahnya? Kenapa kamu kaitkan beruk, yakni makan pisang dikatakan macam bagi beruk? Ya, kalau dia nak bagi lebih tu ahlan wa sahlan. Tetapi itu yang dia mampu dia bagi pisang. Salah ke? Haram. Ya, kita mengutuk orang nak bagi apa juga dia nak bagi-bagi. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika jiran kita membagi tapak kaki kambing, bukan kaki kambing tu, kalau bagi kaki kambing sampai ke peha, masya-Allah, tabarakallah, baiknya jiran aku kan. Tapi dia bagi tapak kaki kambing. Tapak kaki kambing tahu? Ya? Macam mana nak terangkan? Ibu-ibu tak makan tapak kaki kambing kan? Makan peha kambing je kan? Aduh. Tapak kaki tu dipotong, kaki tu tinggal kasut dia tu kan. Potong kasut, itu dia. Ya. Kalau jiran kamu bagi itu, jangan kamu pelecehkan, terima. Ya, begitu sekali ya.
Kita tak adalah pasal masyarakat kita tak makan kambing sangat, takut darah tinggi ke apa kan. Kalau dia bagi cekodok pisang tu, ya, terima dengan bulat hati. Ha? Ya, sedap ya? Allah, okey. Okey. Jadi nak menceritakan bahawa kita tak boleh hina orang nak bagi apa, bagilah. Itu je yang dia mampu bersedekah. Itu belum lagi ashabus suffah yang diceritakan. Ya, yang kita tahu ashabus suffah ini miskin, tetapi bila turun ayat bersedekah, dia berusaha untuk menjadi orang yang bersedekah. Subhanallah. Turun ayat sedekah, cepat-cepat dia ambil tali pergi ke arah Bukit Bakau mencari kayu-kayu. Bayangkan tanah Arab, mana nak dapat kayu-kayu tu. Tapi dia cari, ya, cari untuk dijual, lepas tu dia ambil duit tu, dia bersedekah. Subhanallah, radhiyallahu anhum. Mereka adalah sahabat-sahabat yang turunnya Al-Quran terus beramal, turun Quran terus beramal. Jadi kita sekarang ni tengah baca hadis yang panjang ni, masya-Allah banyak kita nak beramal ni, ya. Okey, rasanya boleh kot, sikit-sikit lah kan. Okey, Abu Khaisamah tadi, mana ke tadi, ya, yang bersedekah segantang kurma ketika diolok-olok oleh orang munafik. Ianya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, tentang orang-orang munafik memperlecehkan. Okey, tengok ayat surah Taubah juga, ayat 79. Ni dia. Ayat ni turun memuji Abu Khaisamah ni. Ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim. Dan orang-orang munafik, iaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperolehi disedekahkan selain sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Ini berkaitan dengan kisah ini. Mereka memperlecehkan. Bila orang yang bagi macam Saidina Osman yang menyiapkan Jaisyul Usrah 1000 ekor unta dibagi, ya, lalu dia kata, tu nak riak lah tu, nak menunjuk-nunjuk. Nampak tak? Kalau kita tunggu orang bercakap-cakap ni, letih kita. Bila kita bagi banyak, tu nak menunjuk-nunjuk. Bila bagi sikit lah, kamu bagi sikit ini, boleh ke menang Islam? Dia jadi macam tu. Habis nak bagi macam mana? Nak bagi penumbuk ke dia? Tu yang baru dia senyap. Jadi disebabkan perbuatan inilah, ya, orang-orang ini dianggap orang munafik. Jadi ibu-ibu, kalau orang tu bagi sedikit, jangan kita pelecehkan. Itu adalah sifat-sifat munafik, ya. Biarlah orang tu nak bersedekah banyak mana pun kita terima. Okey. Ka'ab meneruskan ceritanya, tatkala aku mendengar Rasulullah berada dalam perjalanan pulang. Ya, rupanya Ka'ab siap-siap, terus tak tersiap. Akhirnya Allah jadikan peperangan itu tak jadi, ya. Ka'ab menerus ceritanya, tatkala aku mendengar bahawa Rasulullah berada di dalam perjalanan pulang dari Tabuk, maka kesusahan pun mula menyelimuti aku. Aku mulai mereka-reka alasan yang bisa aku menyelamatkan diri dari baginda. Aku juga meminta bantuan keluargaku mencari alasan dan jalan keluar yang sangat baik. Namun ketika mendengar bahawa Rasulullah sudah dekat, hilanglah segala macam kebohongan yang aku siapkan, hingga aku yakin tidak ada alasan yang dapat menyelamatkan dari baginda selamanya. Kerana itu aku mengatakan perkataan yang benar. Semua cari alasan, ya. Kenapa? Rasulullah adalah ketua waktu itu, pemimpin waktu itu, ataupun dianggap sebagai raja waktu itu. Maka dia dah nak balik, maka apa alasan? Macam kita bagi alasan, nak bagi alasan apa anak-anak kita kan, nak bagi alasan. Tapi ajarkan dia jangan menipu. Penting, ya ibu-ibu, kita didik anak-anak kita bagi alasan betul, ya. Kalau tak betul, kena. Kalau betul pun kena, tapi kena sikit, ya. Ataupun kita maafkan kerana dia bercakap benar. Penting tu, ya. Kerana bercakap benar inilah yang membawa dia ke arah syurga, ataupun yang besar nanti dia menjadi orang amanah. Tapi kalau kecil dah belit sana, belit sini, belit sini, besar pada rotannya. Tak boleh. Kita tak boleh biarkan dia bercakap bohong di waktu kecil. Okey.
Keesokan harinya Rasulullah tiba. Biasanya kalau beliau datang dari bepergian, beliau tuju pertama kali di dalam masjid. Beliau mengerjakan solat 2 rakaat lalu duduk bersama orang-orang. Maka ketika beliau demikian itu, berdatanglah orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk menemui baginda. Mereka mengemukakan berbagai alasan kepada baginda disertai dengan sumpah. Mereka yang tidak ikut perang Tabuk ada 80 lebih. Rasulullah menerima alasan mereka, menerima bai'ah mereka dan mohon keampunan bagi mereka, sedangkan batin mereka beliau serah kepada Allah Ta'ala. Okey. Jadi bila Rasulullah sampai, memang tabiat Rasulullah bila sampai di suatu perjalanan dia akan singgah masjid dulu, ya. Lalu dia dirikan 2 rakaat. Ya, itu kebiasaan baginda. Dan kita pun tahu rumah baginda pun tak jauh daripada masjid. Agak-agak paling jauh rumah baginda Rasulullah daripada masjid jarak berapa? Berapa meter? Tidak. Ya, orang baru berapa meter? Ya. Cepatlah. Ya, dekat. Agak-agak dekat macam mana tu? Okey, rumah Rasulullah macam ni pejabat Yayasan Ta'lim ni, kita kat sini. Macam tu je. Ya, sehingga kan hadis menceritakan Rasulullah hari i'tikaf tu dia unjukkan rambut dia kepada Aisyah untuk disikat, disyampu apa semua. Ya. Masya-Allah, dekat je. Okey. Jadi lepas tu dia duduk bersama para sahabat-sahabat lain yang tak pergi perang, seramai 80 orang datang mengaku bahawa mereka ini tak pergi perang disebab begini-begini. Rasulullah terima alasannya dan serahkan ilmu itu di sisi Allah. Ini menunjukkan Rasulullah tak tahu yang gaib. Penting sangat. Ya, pasal saya terangkan ini nak membataskan masalah golongan-golongan tertentu mengatakan tok guru dia kasyaf misalan. Boleh kata tiap-tiap kali kasyaf, ya, jahat, penipuan terhadap anak-anak murid. Ya, guru-guru yang begitu. Rasulullah tak tahu yang gaib, dia bergantung kepada wahyu. Okey. Kemudian aku pun menghadap beliau. Ketika aku mengucapkan salam kepada beliau, beliau tersenyum sinis. Kemudian bersabda, "Kemarilah." Ka'ab berjalan mendekat dan duduk di hadapan baginda. Lalu beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau tidak ikut berangkat? Bukankah engkau telah membeli kenderaan?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, andaikan aku duduk di hadapan orang lain selain engkau dari penduduk dunia, aku yakin dapat bebas dari kemarahanmu dan menggunakan berbagai alasan yang bisa diterima. Sesungguhnya aku telah dikurniakan kepandaian berbicara. Namun demi Allah, aku benar-benar yakin seumpama hari ini aku berkata bohong dan membuatmu redha kepadaku, pasti Allah akan membuatmu murka kepadaku. Sebaliknya, jika aku berkata benar yang membuatmu marah, maka aku sangat mengharapkan keampunan dari Allah. Demi Allah, aku tidak mempunyai uzur. Demi Allah, diriku benar-benar kondisi kuat, lebih mudah ketika aku tidak mengikutmu ke perang Tabuk." Subhanallah, apa yang kita dapat di sini, ya. Ka'ab pertama, apabila Ka'ab masuk bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah senyum, tapi senyum sinis. Ya, disebabkan ya dia tidak mengikut arahan Rasulullah. Kemudian Rasulullah panggil, "Sini Ka'ab." Duduk depan Rasulullah. Pada hadis ini, ya, saya keluarkan hukum. Rasulullah berada di dalam masjid, ya. Ka'ab masuk dan terus duduk di hadapan Rasulullah. Di sini datang qaul ulama mengatakan, setengah ulama mengatakan tahiyatul masjid itu wajib. Pada hadis ini menceritakan Ka'ab masuk, kalau benda tu wajib, Rasulullah kata bangun solat 2 rakaat dulu. Kan? Tapi tak. Ya. Okey, itu masalah khilaf. Cuma saya nak mengatakan ini salah satu dalil yang setengah ulama mengambilkan bahawa tahiyatul masjid itu hanya sunat muakkad yang dituntut sangat-sangat. Itu je. Okey. Lalu ditanya, "Kenapa kamu tak pergi? Kamu dah beli." Kita tengok ayat orang munafik tadi semua dah bersumpah dengan nama Allah, "Wallahi, kami tak pergi disebab begini-begini." Mengguna nama Allah. Lalu Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku bercakap denganmu, aku pandai bercakap, maka kamu akan redha padaku." Tetapi akidah Ka'ab, keyakinan tauhid dia kepada Allah, nampak tak? Kalau aku cakap denganmu kerana nak redhamu, Allah tak redha dengan aku. Allah akan turun wahyu menceritakan hal aku. Dia beriman bahawa Allah Maha mengetahui. Ni yang akidah kita, ya. Akidah yang begini cukup penting dalam diri kita. Ke mana aja kita duduk, Allah
mengetahui. Ini dia tahap ihsan yang dimiliki oleh Ka'ab. An ta'budallah macam mana? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan kalau kamu tak melihatnya, Allah melihat kita. Jadi ibu-ibu, Allah melihat kita apa yang kita buat, ya. Subhanallah, Allah saksikan. Kita nak tipu Allah macam mana? Okey. Jadi Rasulullah pun bersabda, adapun orang ini Ka'ab ibnu Malik telah berkata jujur, berdirilah, tunggulah keputusan Allah terhadap dirimu. Aku pun berdiri, beberapa orang dari Bani Salamah berjalan menghampiriku. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, kami tidak pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini. Engkau benar-benar tidak mampu mengemukakan alasan kepada Rasulullah seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak ikut ke Tabuk. Mestinya cukuplah bagimu jika Rasulullah minta ampun untukmu. Ini orang-orang jahat di keliling kita ni. Dia, Ka'ab, dah berlaku benar. Mereka datang kata, Ka'ab, buat apalah kamu mengaku? Buat macam orang lain, iktiraf, katakan ada masalah-masalah tertentu. Lepas tu Rasulullah mohon ampun kepada Allah, maka kamu akan diampunkan. Ini rakan-rakan yang menjadi kacau dalam siri kita beragama. Dia bukan menyuruh kebaikan, tapi menyuruh pada benda-benda supaya pusing. Mainlah datang kelas, nantilah kejap, ya. Kita pun bagi alasan. Tak payahlah datang kelas mu. Jom kita pergi ke wan utama. Wan utama leceh dah, tak ada apa wan utama kan. Apa lagi yang utama? Maksudnya pusing sana, pusing supaya kita tidak hadir. Ibu-ibu, bila seorang tu nak mengenali agama kita, tengok siapa kawan dia. Rasulullah mengingatkan kita nak tengok agama kita ni siapa kawannya. Kalau kawan dengan orang lok-lak lah dia tu sebenarnya. Walaupun nampak warak aja depan kita, tengok-tengok kawan dengan minah lok-lak. Lok-lak lah dia tu, ya. Penting sangat. Kawan mempengaruhi agama seorang tu. Jadi bila sampai tahap macam tu, subhanallah, ya, kita tengok Ka'ab berkata, demi Allah, orang-orang Bani Salamah itu terus menyalahkan diriku sehingga ingin rasanya aku kembali kepada baginda untuk mengalatkan perkataanku. Nampak tak? Kesan tu bukan tak tercuit para sahabat, manusia biasa. Sampai bila ditekan, akhirnya rasanya nak cakap balik Rasulullah, cancel apa yang aku cakap tu. Ada alasan-alasan yang lain. Tetapi kemudian aku bertanya kepada orang-orang Bani Salamah itu, adakah orang lain yang mengalami seperti yang aku alami? Mereka menjawab, ya, memang ada. Ada dua orang yang mengatakan seperti apa yang engkau katakan kepada mereka. Katakan, dan mereka mendapat jawab sama seperti jawapan yang engkau terima. Aku bertanya, siapakah mereka berdua? Mereka menjawab, Murarah ibnu Rabi'ah Al-Amri dan Hilal ibnu Umayyah Al-Waqifi. Mereka menyebutkan dua orang lelaki soleh yang kedua-duanya mengikut perang Badar dan keduanya dapat dijadikan teladan. Maka aku terus berlalu ketika mereka menyebut nama keduanya kepadaku. Maksudnya, bila dengar dua orang yang paling amanah di sisi Rasulullah mengaku perkataan yang benar, maka itu contoh aku, bukan mereka-mereka yang jadi orang sampingan di sisi Ka'ab ini, ya. Terus dia ikut. Inilah contoh kita. Baik. Jadi oleh kerana itu, bila kita nak bicara ni, dia kena berhati-hati. Bila kawan-kawan penasihat yang tak baik ni, dia akan membawa kita ke neraka. Pasal kisah Ka'ab ni amat penting. Kesudahan dalam filem-filem semua, kesudahan tu yang penting tu. Sejak saat itu Rasulullah melarang kaum muslim berbicara dengan kami bertiga. Ya, tak boleh bersembang, boikot. Okey. Sejak itu pula orang-orang menjauhi kami. Atau ia berkata, mereka telah mengubahkan sikap kepada kami sehingga bumi terasa asing bagiku. Seolah-olah bumi yang aku pijak ini bukan lagi bumi yang sudah aku kenal. Keadaan seperti ini berlangsung selama 50 hari. Lama tu. 50 hari orang tak tegur, tak bersembang, tak bercakap apa dengan kita. Kita pergi, ya, kat Sabah nak tengok baju, buat dia aja, la ilaha illallah. Bengang kita kan. Bila apa khabar? Tak balas. Berbahaya, ya, jiwa kita tertekan selama 50 hari sehingga bumi terasa asing.
Seolah-olah bumi yang aku pijak bukan lagi bumi yang sudah ku kenali. Keadaan ini berlangsung selama 50 hari. Dua orang temanku, Murarah dan Hilal, lebih memilih untuk bersembunyi diri dan diam rumahnya, masing-masing sambil tiada henti-henti menangis. Subhanallah. Yang dua orang lagi ni sebenarnya tua. Ya, bila kena macam tu balik rumah menangis je. Baik duduk kat rumah je, nangis. Ya, subhanallah. Sahabat, ya, nampak tak? Sahabat pun, ini siri penterbiahan yang diberikan oleh Allah. Ya, penting sangat, ya. Bukan Rasulullah buat sesuka hati, tetapi arahan Allah, kerana ianya merupakan tarbiyah yang paling berharga lepas ini. Okey. Sedangkan aku adalah orang yang paling muda dan paling kuat dari mereka. Aku tetap keluar rumah. Ini yang muda keras hati sikit. Aku tetap keluar rumah untuk mengikuti solat berjemaah bersama kaum muslim dan pergi ke pasar. Namun tak seorang pun mau diajak berbicara. Aku pergi menghadap Rasulullah untuk sekadar mengucapkan salam kepada beliau sesudah solat. Akan tetapi hati ini berkata, apakah Rasulullah menggerakkan bibir beliau untuk menjawab salamku ataupun tidak? Kemudian aku mengerjakan solat berdekatan dengan beliau. Sesekali aku melirik beliau. Apabila menghadap solat, beliau memandangku. Kalau aku menengok ke arah beliau, beliau berpaling dariku. Faham kan? Ya, dia cuba bertemu dengan Rasulullah. Dia bagi salam, dia tengok mulut Rasulullah jawab ke tidak. Ya, tak tahu. Kemudian kalau dalam solat tu, waktu mendirikan solat tu, lepas solat kita tahu Rasulullah akan memalingkan muka dia menghadap para jemaah. Lepas solat tu, dia tengok Rasulullah tak tengok dia paling. Lepas tu dia tengok balik Rasulullah paling, tengok ke arah lain. Ya, Rasulullah tengok dia, lepas tu Rasulullah paling. Macam itulah keadaan. Rasulullah sayang kan, disebabkan kejujuran dia tu. Okey. Hal ini terus terjadi sampai satu hari aku berjalan-jalan lalu memanjat dinding pekarangan Abu Qatadah. Dia adalah saudara sepupu dan orang yang paling kusayangi. Ku ucapkan salam kepadanya, maka demi Allah ia tidak menjawab salamku. Maka aku pun berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, dengan nama Allah aku meminta kepadamu, bukankah engkau tahu bahawa aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam, tidak bergiming, tidak menjawab sehingga ku ulangi pertanyaanku. Tetapi dia tetap diam. Sesudah aku ulangi pertanyaanku sekali lagi, barulah dia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Seketika itu mengalirlah air mataku dan aku pun pulang. Ya, dia bertemu dengan Abu Qatadah. Ya, dia tanya, wahai Abu Qatadah, kamu kenal? Ya, semua orang kenal Ka'ab ni sayang Allah dan Rasul. Tapi pada hari ini dia tanya pada orang yang rapat dengan dia, sayang dengan dia, orang tu tak jawab. Letih tak? Cakap-cakap macam kita cakap dengan dinding ni. Ya, saya teringat seorang sahabat saya. Ya, dah jadi doktor pun di salah universiti. Dia ada satu sekolah dekat Bangi ni. Seorang mak bapak budak dia tengah naik motor. Mak bapak budak yang tahan. Bapak budak tu naik motor. Dia marahnya, subhanallah, marah. Ustaz ni dengar aje. Tak jawab sesepatah pun tak. Ya Allah, marah macam tiang ke apa? Marah lagi. Dia tak jawab pun. Dengar aje. Okey, habis dah. Ada lagi. Bagi lagi kan. Bagi isteri dia, cik, dah tu dah kan. Habis tu, ada lagi bang? Tak ada. Tak ada lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus jalan. Subhanallah, kalau kena macam tu ya, kita pun bening kepala. Cukup anak kita suruh-suruh buat ada aja. Sakit tak kita? Sakit kan? Jadi beginilah keadaan bila Abu Qatadah tanya buat Ka'ab tanya Abu Qatadah buat ada aja. Lagi sekali sampai kali ketiga dia menyebutkan satu kalimah, para sahabat yang selalu menyebutnya, Allah dan Rasul je yang tahu. Maka mengalir air matanya, pulang. Memang tertekan sangat-sangat. 50 hari dengan keadaan yang begini, tertekan. Kalau kita balik rumah mak lah senang, kan? Habis cerita. Okey, baik. Pada satu hari ketika aku sedang berjalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba seorang petani asing dari negeri Syam yang datang ke Madinah untuk menjual bahan makanan. Petani itu bertanya, siapakah yang dapat menunjukkanku kepada Ka'ab ibn Malik? Orang pun memberi isyarat ke arahku. Petani itu mendatangiku dan menyerahkan sepucuk surat kepadaku dari Raja Ghassad. Setelah ku baca, ternyata
isinya sebagai berikut. Amma ba'du, sesungguhnya kami mendengar bahawa temanmu Muhammad mendiamkan kamu, yakni boikotkan kamu, sedangkan Allah sendiri tidak menjadikanmu untuk tinggal di tempat hina dan tersia-sia. Kerana itu datanglah ke negeri kami, kami pasti menolongmu. Okey. Apabila satu hari dalam kisah ni, dia tengah duduk-duduk, datang seorang bukan petani, dia menyamar sebagai petani, dia adalah wakil bagi kerajaan Raja Ghassan, salah seorang Raja Rom kalau tak salah, ya, yang mana dia mendapat tahu bahawa Ka'ab dan dua orang lagi telah diboikot oleh Rasulullah. Dan fokus sekarang ini ialah kepada Ka'ab, diharapkan dapat menjadi ejen kepada kerajaan. Dia begitu sekali, ya. Ka'ab di-offer untuk dibantu. Ka'ab di-offer untuk mendapat tawaran yang hebat, ya. Tawaran dari raja, bukan sebarangan. Nampak tak, ya? Fitnah, dia diboikot. Ujian, dia diboikot. Sekarang ujian yang besar, kalau kita lah, dah orang tak suka aku, tinggal lah, baik aku bersama. Kan, raja yang nak ni, kan? Tapi apa kita lihat Ka'ab? Aku pun berkata pada saat membacanya, ini juga merupakan cobaan. Kemudian aku menuju tungku, lalu aku membakarnya. Terus dibakar surat tu. Dia tak boleh simpan. Kenapa simpan kan? Tengok balik kan. Hai, tawaran hebat ni. Letak balik. Lepas tu balik kan? Tengok balik. Boleh terima kot. Dia takut itulah. Ya, kerana hati kita berbolak-balik. Mula-mula Masya Allah kuat, tapi dah kena push-push macam ni, tekan-tekan macam ni. Hai, mulalah hati tu mula berbicara. Ya, tetapi orang yang ikhlas kepada Allah, kita lihat, ya. Selang kemudian aku menuju tungku lalu membakarnya. Selang 40 malam tiba-tiba seorang utusan Rasulullah datang kepadaku dan berkata, nanti jap, tadi kata 50 malam, ya. Kat mana tadi? Ini penting kita baca bahasa Arab ni. Page mula-mula 29 ke atas. Sekejap, ya, saya tengok yang bahasa Arab ni. Okey. قال فمضيت ذكرها. Okey, 50 hari, 50 malam. Okey, betul. Ala dzalika 50 lailah. Yang ni Ini selang 40 malam dari Jumlah. falabistu bidzalika 10 lailan fakamala. Okey. Sebentar, ya. Okey, 40 hari. 40 hari daripada 50 malam. Okey. Ini kisah dicerita selama 40 hari daripada 50 malam. 50 hari punya kisah tu, ya, yang diboikot tu 50 hari. Ini baru hari ke-40. Okey. Aku pun berkata pada saat baca, ini juga merupakan cobaan. Kemudian aku menuju tungku lalu membakarnya. Selang 40 malam tiba-tiba seorang utusan Rasulullah datang kepadaku dan berkata, Rasulullah memerintahkanmu untuk menjauhi isterimu. Ka'ab bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau bagaimana? Utusan menjawab, tidak, hindarkanlah dia, jangan dekat-dekat padanya. Rasulullah juga mengirim utusan kepada kedua orang temanku, Murarah dan Hilal, yang maksudnya sama dengan apa yang kuterima. Aku pun berkata kepada isteriku, pulanglah kamu kepada keluargamu, sementara menetap
tetaplah engkau di sana sampai keputusan Allah datang. Subhanallah ya. Ini kalau kita tengok bagaimana sahabat taat kepada Rasulullah ya, Maha Suci Allah ya. Mereka tak banyak bicara. Rasulullah suruh cerai ke suruh apa? Tak, Rasulullah tak suruh cerai, suruh jauhkan diri dahulu. Terus dia kata, okey, pergi balik ke rumah mak kamu. Ya, kalau kita akan kritik Rasulullah berbagai-bagai. Apa kan? Inilah silap manusia. Okey. Suatu saat Sri Hilal bin Umayyah menghadap kepada Rasulullah, memohon kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal ibnu Umayyah adalah orang yang tua, yang sebatang kara. Dia tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau keberatan bila aku melayani? Beliau menjawab, tidak, jangan sampai dia dekat-dekat padamu. Isteri Hilal pun berkata, demi Allah ia tidak bergerak sedikit pun. Demi Allah ia masih terus menangis sejak perkara itu terjadi sampai sekarang. Ya, Rasulullah kata kepada isteri Hilal, akhirnya isteri Hilal kata, apa, Hilal ni dia tak mampu buat apa-apa, tak reti masak, tak reti buat apa, biar aku masakkan untuknya. Boleh ya Rasulullah. Rasulullah benarkan, tapi jangan kamu rapat-rapat dengan dia. Tu je. Jadi dia pun buat. Sebahagian keluarga berkata kepadaku, hai Ka'ab, kalau saja engkau minta izin kepada Rasulullah untuk isterimu, tentu itu lebih baik, sebagaimana isteri Hilal bin Umayyah untuk melayani suaminya. Aku menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan beliau apabila aku minta izin beliau. Sedangkan aku adalah seorang yang masih muda. Maka setelah itu aku tinggal selama 10 malam sampai genap 50 malam dari sejak Rasulullah melarangkan kaum muslimin berbicara kepada kami. Maka pada saat aku melaksanakan solat subuh. Okey, ini dia, cukup pada hari ke-50. Ya, subhanallah. Maka pada saat aku melaksanakan solat subuh pada pagi selepas malam ke-50, ketika aku sedang berada di salah satu rumah kami, ketika aku sedang duduk dalam keadaan yang Allah sebutkan, ketika diriku merasa sempit dan bumi pun terasa sempit bagiku, aku mendengar suara yang berteriak di atas gunung Salak dengan suara yang paling tinggi, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Maka aku tertunduk sujud dan aku tahu bahawa kelapangan telah datang. Rasulullah telah mengumumkan penerimaan Allah terhadap taubat kami ketika beliau melakukan solat subuh. Subhanallah ya. Astagfirullah. Kita baca pun sayu ya. Masya Allah, setelah 50 hari diboikot, bukan diboikot tetapi nak mengajar bahawa begitu penting sekali mentaati Allah dan Rasul ya. Subhanallah. Pada hari ke-50 dan kita melihat Ka'ab dan 3 orang begitu setia kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, akur kepada Rasulullah. Ini yang saya katakan bahawa iman para sahabat bukan sebarang iman. Kita bila datang ayat-ayat Al-Quran, datang hadis arahan Allah, kita arahan Rasulullah, kita banyak kata kenapa, mengapa kita tak mengikut cara para sahabat. Sayang ya, para sahabat lihat bagaimana sampai begitu sekali, sampai dapat tawaran yang hebat-hebat, sampai berbagai ucapan yang diterima, tertekan dengan masalah ni, namun nak berganjak daripada mengikut Rasulullah, tidak sama sekali. Itu yang kita nak ya. Kita ni belajar sunnah ni, kita akan mendapat celaan, orang mengata, orang bercakap. Saya kata sabar, kita belum sampai tahap Ka'ab yang akan diboikot ya. Subhanallah ya. Tapi bila kita melihat kesudahan, bila didengarkan berita wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Maka dah tahu dah bahawa Allah akan mengampunnya. Orang-orang pun pergi memberi khabar gembira kepada kami, dan ada juga yang pergi kepada 2 orang sahabatku memberi khabar gembira kepada mereka. Seorang lelaki berkuda berlari menujuku, dan seorang lagi dari Aslam berlari kepadaku, lalu berdiri di atas gunung, dan suaranya itu lebih cepat daripada lari kuda. Ketika orang yang telah aku dengar suara itu datang kepadaku untuk memberi khabar gembira, aku lekas melepaskan kedua pakaianku dan aku berikan kepadanya kerana khabar gembira yang telah dibawanya. Demi Allah, aku tidak memiliki apa selain kedua pakaian itu pada hari itu, dan aku minjam 2 pakaian lain untuk mengenakannya. Subhanallah ya. Kenapa? Khabar gembira ini adalah datang dari Allah, lalu kita disunnahkan untuk memberi tahu kepada orang-orang lain. Tengok para sahabat berlumba-lumba untuk menceritakan peristiwa gembira ya. Datang berebut-rebut nak sampaikan. Ini di antara ucapan tahniah, ucapan khabar gembira itu penting ya. Nak bagi tahu khabar gembira ni di antara perkara yang baik, kita khabarkan cepat-cepat. Kalau orang tengah SMS, kita call terus, senang.
SMS lambat sampai, kita call, kamu dah begini, dapat yang terbaik. Okey. Ya, Rasulullah menunjukkan dalam bab ini para sahabat bila ada berita gembira dia cepat-cepat khabarkan. Itu pasal kalau kita menyayangi seorang, Rasulullah kata khabarkan. Nak kuatkan lagi, bagi hadiah. Begitu kedudukannya. Ya. Jangan buat surprise. Ya, buat terkejut. Kadang-kadang bila kita buat surprise, akhirnya kita yang kadang-kadang surprise dengan perbuatan dia. Kan? Ada orang dia nak buat surprise kan, dia nak bagi kat mak dia apa ke, tiba-tiba kena marah di mak dia kan. Okey. Jangan buat surprise, bagi terus, senang kita. Okey, mak ni hadiah, habis kita. Ni nak tunggu sudahnya dia yang terkena. Okey. Setelah itu aku menemui Rasulullah, sementara orang-orang yang menyambutku secara berbondong-bondong, mereka semua memberiku selamat atas penerimaan taubatku. Mereka berkata, selamat atas penerimaan Allah atas taubatmu. Demikianlah sampai aku memasuki masjid. Ternyata Rasulullah sedang duduk di tengah orang-orang. Lalu berdirilah Talhah bin Ubaidillah menghampiriku sambil berlari kecil dan memberiku ucapan selamat. Demi Allah, tidak ada seorang pun di kaum muhajirin yang berdiri kecuali dia, dan aku tidak melupakan ucapan selamat Talhah. Ya, subhanallah ya. Saya pun terharu baca ni. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, beliau pun berkata sambil tampak kegembiraan pada wajahnya, bergembiralah kerana hari ini merupakan hari paling baik bagimu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah datang dari engkau sendiri atau dari Allah? Beliau menjawab, tidak, berita ini adalah dari Allah. Aku berkata, apakah ini datang dari engkau wahai Rasulullah atau dari Allah? Rasulullah berkata, tidak, berita ini adalah dari Allah. Apabila Rasulullah sedang bergembira, wajahnya bersinar seperti bulan, dan kami bisa mengetahui dari wajah baginda. Ketika aku telah duduk di hadapannya, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara taubatku, aku lepaskan hak hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW berkata, tahanlah untukmu sebahagian hartamu, kerana itu lebih baik untukmu. Aku menjawab, aku akan menahan bahagianku yang ada di Khaybar. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku kerana kejujuran, dan sesungguhnya di antara taubatku, aku hanya akan berbicara jujur selama sisa hidupku. Demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang dari kaum muslimin yang diuji oleh Allah dengan kejujuran perkataan sejak aku menyebut hal itu kepada Rasulullah yang lebih baik daripada apa yang diujikan kepadaku. Sejak aku menyebut itu kepada Rasulullah sampai hari ini, aku tidak pernah berbohong, dan aku berharap Allah akan menjagaku selama sisa hidupku. Masya Allah ya. Dia terus mengambil perjanjian dengan Rasulullah bahawa dia tak akan bercakap bohong dah. Ya, subhanallah. Ka'ab berkata, kemudian Allah menurunkan ayat, sesungguhnya Allah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang ansar yang mengikut Nabi dalam masa kesulitan, sampai pada firman-Nya. Okey, kita tengok ayat surah Taubah ayat 117 dan hingga 119. Kita tengok. Subhanallah ya. Rasa sayu dalam cerita ni. Okey. Ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansaril ladzina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikut Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan terhadap 3 orang yang ditangguh penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Okey. Jadi berakhir kita habiskan sedikit dalam ayat ni. Ka'ab berkata, demi Allah, belum pernah Allah memberikan nikmat sesudah Allah memberikan aku petunjuk memeluk Islam. Yang paling besar pada diriku daripada kejujuranku kepada Rasulullah, sebab andai kata aku berbohong kepada beliau, pasti bencana menimpaku, rosak agamaku, sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah berfirman kepada orang yang berdusta ketika Allah menurunkan wahyu dan merupakan sejelek-jelek apa yang Allah katakan kepada seorang. Allah berfirman, kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, kerana sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka Jahannam. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, mereka akan bersumpah agar kamu redha kepada mereka. Tetapi sekiranya kamu redha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak redha kepada orang fasik. Maka Ka'ab berkata, dan kami telah tertinggal, iaitu kami bertiga, dari urusan orang-orang yang diterima oleh Rasulullah ketika mereka bersumpah kepada beliau. Lalu beliau membai'ah mereka dan meminta keampunan untuk mereka, sedangkan Rasulullah mengakhirkan perkara kami sampai Allah memberi keputusan tentangnya. Allah berfirman dan terhadap ayat tadi. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi keluar pada waktu perang Tabuk pada hari Khamis, dan memang sudah menjadi kesukaan beliau untuk berpergian pada hari Khamis. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan biasanya beliau datang berpergian di waktu duha, dan apabila datang biasa langsung ke masjid, solat 2 rakaat, kemudian duduk di dalamnya. Okey, selesai kisah Ka'ab Ibn Malik dan 2 orang yang lain yang bertaubat, yang ikhlas taubatnya kepada Allah. Jadi kita berhenti kat sini. Cuma apa yang perlu kita ambil dalam bab ini ialah kejujuran dalam taubat kita kepada Allah, ya, tidak menghiraukan apa-apa orang nak kata. Okey. Jadi insya-Allah ibu-ibu, dalam peristiwa Ka'ab Ibn Malik menjadi contoh kepada kita dalam siri taubat yang ikhlas dan confirm kalau Allah terima, syurga tempatnya. Ya. Dan kita jangan mendengar cakap orang. Biarlah orang nak kata apa, katalah, dah lah tu. Ya. Kita berurusan dengan Allah, kita bicara apa yang Allah akan lakukan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Maaf dah terlebih sikit. Ada persoalan? Ya, naam. Okey, siapa yang nak balik dah terlewat, silakan. Maaf. Nanti jap. Ha? Ada. Okey, ada. Ya. Silakan Zarina. Tak ada, kita baca lah. Kita baca sebuah kita baca dan tafsiran macam tu.
baca dia kata star kan, star. Apa pula star tu? Bintang lah. Dia baca tu, dia kata tak bunyi. Star. Yang Aquarius, Capricorn, Taurus, itu. Tak boleh, haram hukumnya. Kerana ianya merupakan... Percaya tu kita baca, dah baca. Allah, tak percaya baca. Kenapa nak baca? Seronok kan? Tiba-tiba betul pula bintang aku macam tu. Tak boleh, tak usahlah. Yalah, memang tak jadi masalah kalau baca tu. Tetapi kita nak baca tu pasal apa? Pasal kekuatan kita tak sekuat. Pasal bila berlaku, betul pula. Mula hari kedua kita nak baca lagi. Kan? Perkara itu haram hukumnya. Kerana dia termasuk dalam bab mempercayai bintang-bintang. Yang itu kepercayaan orang kuno, zaman-zaman dahulu yang menganggap Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Okey, Kak Zainah. Ya, saya. Ya, macam mana? Amma ba'du. Amma, dia kena amma ba'd. Jangan amma. Ya, tu kalau amma ba'd tu maksud Tamil punya ni. Amma ba'du ada pun selepas itu. Okey. Kalau nafas dalam kalimah kan Ustaz, Itu kebiasaan dalam bahasa Arab lah. itu ada Ya, ada. Kadang-kadang Rasulullah buat. Okey. Ni ada seorang ustaz dia cakap bila kita baca ayat Quran, setengah ayat Quran kan dia merupakan syifa untuk kita kan. Aywa. So kita nak ada tempat-tempat yang kita kena ulang kalau kita ulang 2-3 kali. Kata dia tak boleh nak ulang ayat Al-Quran tu. Dia kata kita dah menambah ayat Al-Quran tu. Kita tak nampak begitu. Kita tengok kepada ayat-ayat disebabkan kita melihat daripada asar Sayyidina Umar dalam siri membaca dalam solat dia. Ya, di mana bila sampai ayat azab macam Sayyidina Umar diulang-ulangkan kerana ia mencuitkan perasaan, diulang-ulang sampai dia menangis tak esak-esak kan. Kita nampak bukan penambahan yang seperti mana yang disebutkan, tetapi kita nampak ianya ada kesan yang baik jika ianya boleh mendatangkan kebaikan. Okey. Kalau mengulangkan dari sudut tu kita tak benarkan. Kita hadkan limit-limit tu tak boleh. Tapi kalau ulangkan untuk merasakan, maksudnya di sini kalau ayat tu yang tu berkaitan dengan macam mana? Salamun khalaq bertasbihlah kepada Allah seperti yang gitu. Kita nampak macam ada yang tak kena atas situ. Tapi kalau berulang macam tu tak apa. Ataupun mungkin ruqyah di mana ayat-ayat yang sensitif tu itu Yasin Ustaz. ya, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya. Dia bukan penambahan. Bukan penambahan. Sebab dia kata bila kita ulang aja ayat tu memang sebelum ni pada saya kita menghayati makna ayat tu dan mungkin kita pun berhajat pada Allah di tempat tu kan. Pada saya macam tu lah. Tapi Ustaz tu kata tak boleh. Dia kata walau apa pun tak boleh. Dia kata sebab kita dah menambah. Pasal saya mengambil daripada asar Sayyidina Umar. Ya, kisah Sayyidina Umar yang mengulang-ulangkan ayat tu sehingga dia menangis tak esak-esak. Okey. Jadi kita ada hujah dalam bab itu. Ya. Kecuali kalau kita niat kita tambah yang setengah orang buat, dia baca ayat ni lepas tu dia masuk sini. Yang tu kita kata tak boleh. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu arrahmanur rahim Allahu la ilaha. Itu semua penambahan-penambahan yang kita nampak tak kena. Cara penyambungan ayat-ayat yang begitu. Ya Kak, ada macam orang sebelum baca ayat kursi, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu arrahmanur rahim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Kita nampak tak kena macam tu. Kenapa nak disambung-sambung macam tu? Sebab itu yang diamalkan pun. Itu yang maksud. Dari surah Ali Imran lepas tu baca dia sambungkan, dia masuk ke ayat kursi. Seharusnya tidak boleh begitu. Kenapa ayat tu dimasukkan sini-sini? Dia menjadi satu ayat pula kan. Dia kena asingkan. Berhentikan dulu sikit, berhentikan sikit. Itu lain.
Okey. Tak apa, nak balik tak apa, jalan. Siap. Okey, kita tutup dulu. Yang baik itu datang pada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.